Assalamualaikum semua, apa khabar? Kami di Edaran Tanjung Motors, Glen Mary, Shah Alam. Dan belakang saya sini ada Nissan Leaf. Ya, saya sangat tertarik dengan kereta-kereta elektrik ni. Dan pada masa akan datang, saya akan perkenalkan lebih banyak kandungan tentang elektrifikasi sebagai pada projek baru kami. Tapi hari ini sebenarnya bukan tentang Nissan Leaf. Hari ini mari kita Nissan Navara dipanggil Big Minor Change. Maknanya perubahan pertengahan generasi yang besar. Jadi hari ini hanya preview ataupun pra-tonton. Belum dilancarkan lagi, katanya 16 hari bulan. Dan ada pelbagai varian, cuma hari ini datang diperkenalkan varian Pro X. Jadi hari ini kerja saya senang. Saya hanya baca dan merujuk kepada siaran media ya. Jadi mari kita tengok sikit sebanyak saya jalankan. Ini namanya Pro 4X. Ada logo tak? Ada logo tak? Namanya Pro 4X. Itu dia. Nama dia Pro 4X dan saya anggarkan ini adalah varian yang paling megah lah. Jadi katanya ada lagi rugged, lagi style dan ada ciri-ciri yang lebih pintar. Ciri apa yang ada dalam mother trucker ni? Okey, yang pertamanya Jonathan tempat lalu. Okey. Ni daripada Poltan, Jonathan, rakan perjalanan kami. We've been on a few trips together. Yes. Saya jumpa dia selalu dekat trip overseas je. Dekat Malaysia susah jumpa dia. So ini ada dipanggil large black front interlock grill. Interlock. Maknanya bersambung. Dan ini logo baru berwarna merah. Lain pada tu dia ada pemegang pintu hitam. Adalah ciri-ciri estetika hitam-hitam, nak nampak brutal sikit kan. Lawa hari tu. Lawa dengan Geolander Yokohama baru ni, macam menarik juga. Agak agresif. Saya memang gemar Geolander ni, tapi kebelakangan ni ramai kawan-kawan tanya tentang tayar-tayar pacuan 4 roda daripada China. Sekarang dah agak baik tayar-tayar daripada China. Mungkin rakan-rakan off-road boleh bagi keterangan lebih dalam ruang komen di bawah tentang tayar-tayar off-road daripada China. Apa jenama yang boleh pakai, apa jenama yang boleh harap. Jadi yang ni menarik. Ada LED 4 ketul ataupun cluster cluster LED. Jadi ini yang pertama dalam segmennya. Dan ditambahkan pula dengan ni daytime running light yang berbentuk C ni. Jadi yang cluster ni saya tak tahu kalau dia boleh buat macam Activa tu. Kalau ada high beam ataupun lampu tinggi, dia boleh padam-padam sebahagian untuk pastikan tak silau mata orang yang di hadapan. Rasanya tak kot. Tapi apa pun nampak memang cun lah, memang cantik projektor jenis LED berkembar dua ni. Lain pada tu ada di belakang lampu belakang LED juga. Dan ada tulisan Navara di sini. Macam dicop berlekuk. Ini smart juga dia buat macam tu. Ini lampu belakang dia. Enjin dan transmisi tetap sama. Enjinnya yang 2.5 tu 190 kuasa kuda dan transmisi 7 kelajuan. Belakang ni untuk varian ni ni ada macam rail. Ini kita boleh tambatkan barangan dan kita boleh gerakkan ke depan ke belakang. Kita boleh alih-alih lah. Apa khabar? Kaki 4x4 tu abang bangau. Jadi adakah dia ada bantuan buka tutup? Ada. Yang ni pun ringan. Jadi tak begitu berat. Okey. Dia ada bantuan meringankan pintu gate belakang ni. Sebab dia pun ada torsion bar. Sini. Dan tak cukup dekat atas tu rasanya untuk varian-varian standard. Yang ni ada jugalah penambat kat sini. Ni boleh bawa turun ke?
Sepatutnya nampak macam boleh tarik ke bawah untuk melekatkan barang atau tambat barang. Load ataupun muatan berat dah tambah 1100 kg. Sebelum ni 1000 saja. Dan di bawah tetap dengan suspension multi-link. Dia masih ada ganda tengah tu, tapi dia punya suspension pakai multi-link. Cuma sekarang dia punya gelung spring tu dah jadi dipanggil dui kada ataupun dual rate coil spring. Tak tahu apa maksudnya. Maknanya mungkin dia lebih selesa namun tetap mampu menampung berat yang lebih. Mungkin lah kan. Jadi pembeda di tengah tu dah ada kunci pembeda elektronik ataupun elektronik LSD lah, limited slip differential. Tambah lagi dengan fungsi brake differential. Maknanya kalau tayar sebelah tu dah berputar terlalu laju berbandingan tayar sebelah lagi, oleh kerana tak ada cengkaman di atas permukaan jalan, ganda tengah ada pembeda kunci, dia boleh kurangkan perbezaan kelajuan tayar kiri dan kanan. Kalau tak cukup juga, dia pakai brake untuk pastikan dua-dua tayar bergerak sama kelajuan supaya dapat lebih pacuan ya di atas permukaan yang berubah-ubah ataupun licin. Untuk ketinggian paras air ataupun ketinggian redah air, menempuh air tu 600 mm. 600 mm tu okey lah, biasalah untuk pacuan 4 roda macam ni kan. Tapi Ford Ranger 800 mm, 800, 20 cm lagi tinggi tahap redah air dia. Dan kalau Ranger Raptor lagi lah 850 mm. Jadi itu dia. Saja kita tunjuk je. Kalau nak screenshot. Dari segi ciri-ciri keselamatan yang canggih, nampak tu dah ada kamera di situ. Sebabnya ya, bermacam-macam ciri-ciri intelligent mobility ataupun intelligent safety yang ada. Ada driver alertness, lane departure warning, ada cross traffic, high beam assist. Walaupun dia tak boleh nak halang daripada membutakan orang depan, dia boleh turun atau naik dengan sendiri ya. Ada high beam assist, blind spot monitoring dan intelligent moving detection. Yang menarik dengan sistem ni, dia ada amaran pelanggaran ataupun amaran halangan rintangan di hadapan. Tapi dia boleh kesan bukan setakat kereta hadapan, tapi dua kereta di hadapan. Jadi kalau maknanya kereta depan kita tu belum berhenti ataupun belum break, kereta depan dia dah break, dia dapat kesan. Dia kata kejap lagi engkau pun kena break ni. Dan yang itu kita kena cuba. Kena cuba ke? Ciri-ciri macam ni sebenarnya jangan dicuba. Jadi apa lagi ada dari segi keselamatan tu, dia ada kita kena tengok dalam lah. Ada intelligent all view monitor. Sayangnya mereka tak nyalakan enjin, jadi kita tak boleh lihat intelligent around view monitor ni. Sebab katanya bukan setakat boleh gunakan untuk memakir, tetapi untuk merentas desa lasak. Dia ada ciri macam Land Rover ya. Jadi kita boleh gunakan kamera-kamera sekeliling untuk memantau keadaan permukaan tanah semasa kita meredah hutan. Tapi berapa berkesan ianya, kita kena tunggulah sampai kita dapat uji. Apa lagi yang baru? Ini steering, sport steering. Tak nampak macam steering lori pickup. Boleh tahan dengan gemuk dia lagi. Dan dia punya zero gravity seat ni. Untuk varian ni memang agak menarik dia punya rekaan. Zero gravity seat ni katanya ialah paling selesa, tapi nak kata beza tu banyak besar sangat taklah juga berbanding dengan lori pickup lain. Cumanya bahagian bawah kerusi ni, bahagian tempat duduk dia agak panjang. Jadi kat situ saya memang gemar lah berbanding dengan setengah-setengah lori pickup lain. Bahagian tengah ni dah ada perubahan. Yang ni cantik ya. Ada spring. Kadang-kadang ciri-ciri kecil macam ni yang orang abaikan. Mudah. Dalam ada port-port USB dan 12 volt dalam ni. Cumanya kawasan dia agak kecil. Nak muatkan banyak barang tak boleh. Ni okey. Ni yang tak gemar tengok ni. Kosong-kosong ni. Apa ni? Ciri tak cukup ni. Maknanya negara lain, pasaran lain dapat lebih ciri-ciri yang menggunakan butang-butang ni. Apa lagi?
Lain-lain tak ada sangatlah. Yang baru kita tengok di belakang saja. Katanya kerusi di belakang dah dibuatkan supaya lebih selesa. Kalau Navara yang dulu mungkin ada yang orang merungut tegak sangat. Jadi ini dah selesa, lebih selesa sikit lah. Jadi dia punya bahagian belakang penyandar ni pun katanya dah melengkung sikit. Okey, nak kena cuba. Tak pada corong pendingin hawa di belakang. Dan port USB lagi. Yang ni nak letak apa ni? Letak pen, test pen. Tak ada apa sangat boleh letak situ lah. Nak letak telefon bimbit pun tak boleh. Belakang ni tak ada sebarang tempat nak letak. Bawah ni ada. Oh, bawah ni pun boleh tarik. Mari kita tengok. Boleh buka. Oh, apa ni? Oh, boleh tarik kerusi dia naik. Kerusi ni boleh naik, kerusi belakangnya. Dan ada ruang simpanan tambahan kat bawah. Ini bukan ruang simpanan. Bolehlah nak sorok dadah kat belakang ni ke. Kan? Bilion-bilion sekarang orang menyeluduk dadah. Bolehlah sorok kat sini. Tapi ni ada apa? Oh, ada toolkit. Dia letak toolkit kat sini. Ni jack. Kau ingat ada duit dalam tu. Itulah kita cari harta kan. Harta karun. Terima kasih Abang Bangau. Jadi ini dia tuan-tuan dan puan-puan, para tonton Nissan Navara. Perubahan pertengahan umur. Ya. Big minor change. Bagi saya estetikanya agak menarik. Dan enjinnya 190 kuasa kuda tu tetap antara yang paling berkuasa digandingkan dengan 7 kelajuan. Katanya dah lebih senyap, dah lebih sedap dipandu. Nanti kita dapatkan satu unit pandu uji. Dan tak lama lagi Isuzu juga akan memperkenalkan satu pembaharuan. Ya. Nampak gayanya selain daripada pasaran SUV, pasaran lori pickup pun makin hangat ya. Tapi kembali kepada Nissan Leaf ni, nantikan kandungan-kandungan yang kami akan sediakan berkenaan elektrifikasi. Jadi sampai sini saja video hari ini, sehingga kita dapat kereta ini untuk pandu uji yang lebih menyeluruh. Terima kasih menonton dan selamat membeli belah.